Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas ataupun pengetua kita, guru besar merangkap penceramah yang kedua lah, ya. Dimuliakan atuk-atuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi. Kita bersyukur kehadap Allah Ta'ala kerana diberi kekuatan untuk hadir ke majlis ilmu di rumahnya yang mulia ini. Tentu sama-samalah kita betulkan niat apa yang kita buat ini semata-mata kerana Allah. Dan semoga Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang halal dan yang berkat di sisinya, insya-Allah. Seterusnya menerima semua amalan yang telah kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, ya, untuk bidang tujuan kali yang keduanya, kan, Alhamdulillah, tak ada masalah, tak ada halangan, kan. Kita akan sambung. Kalau pertemuan yang pertama dahulu saya dah kongsikan dengan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan semua bab yang pertama daripada kitab Asy-Syamil fi Khulasatis Syama'il sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang kedua ini kita nak lihat pula bab pada menyatakan tentang khatamun nubuwah. Di bab yang kedua ni bermula pada baris yang ke-16 ataupun bait yang ke-16 dalam kitab ini. Kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya. Lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Tanda kenabian ini disebut khatamun nubuwah, ya? Khatamun nubuwah, khatam, cop, kan? Okey. Ada di mana? Di belakang badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurrah, kata beliau, Ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Dalam kitab Asy-Syama'il Tirmizi pada hadis yang ke-17, ya. Ini disebut oleh sahabat ni, dia kata, aku telah melihat tanda kenabian antara dua bahu Rasulullah SAW itu ghuddatan hamra. Ghuddah ni disebut dalam kitab Al-Misbah, itu daging lembut yang jika dipegang akan bergerak, ya. Dia kenabian ni yang ada kat belakang badan tu, dia daging yang lembut, dan kalau kita pegang dia bergerak-gerak dia. Hamra ni kemerahan lah, mana daging lembut yang warnanya kemerahan. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa warnanya sauda, iaitu hitam. Dan ada juga riwayat yang menyatakan annaha khadra, iaitu kehijauan, ya. Dan terdapat juga riwayat
ya, menyatakan kalaun jasadih, iaitu seperti warna kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi bab yang lepas, warna kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih kemerahan. Ya. Maknanya warna merah, hitam, hijau, putih kemerahan. Ya. Banyak riwayat ni. Jadi mana satu agaknya yang boleh diterimanya? Kesemua riwayat ini tidak bercanggah. Sebab apa? Kemungkinan ianya bertukar warna mengikut keadaan dan waktu. Ni antara keistimewaan ni, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Warna-warna tu boleh berubah. Ya. Dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan waktu. Ghuddatan hamra misla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Ini ada disebut dalam Al-Mawahib lil Bajuri pada muka surat 84. Okey. Macam telur burung merpati. Bisa tengok telur burung merpati? Tak pernah. Dia macam telur burung puyuh lah. Saiz, kata dia kena bentuk saiz dia tu kan. Kita burung puyuh kita bisa makan kan. Burung merpati jarang. Tak tahu kenapa Malaysia jarang makan burung merpati. Kita tak tahu dia punya kelebihan dia. Kalau pakar nutrisi dia buat kajian, burung merpati ni protein yang paling tinggi. Protein yang paling tinggi. Contoh dalam syurga, antara nikmat syurga pun daging apa? Daging burung. Tak kata kambing ke, lembu, kerbau kan. Ya. Dia keluar bahasa tu. Kerbau kan. Dia kata burung. Sebab mengikut pakar nutrisi makanan, daging burung ni paling tinggi protein dia. Malah burung di dalam syurga nanti saiz dia tu lagi besar daripada burung yang dekat dunia ni. Kan? Saiz dia macam sebesar seekor unta. Bayangkan tu, beranjat tu kan. Apa? Seekor burung besar macam seekor unta besar dia. Akanlah sepupih kan. Kata melantak lah kau. Ya. Itu nikmat kan. Jadi protein dia paling tinggi. Baik. Dari segi cara kan, pakar nutrisi dia kaji juga. Kenapa Al-Quran ni kalau sebut pasal nikmat dalam syurga tu, mula dia hidangkan air dulu kan. Lepas tu buah-buahan, lepas tu daging burung kan. Antaranya supaya mudah untuk dihadam, untuk dicerna kan. Tu dia kata kalau boleh hari ni setengah jam kita minum sebelum kita makan kan. Tu lagi baguslah. Jadi masa makan dengan minum kan. Dah sudah tu barulah minum balik. Ya. Baik. Sebab tu kalau biasa pergi negara Arab, burung merpati ni kita akan jumpa banyak kedai yang jual burung merpati, betul tak? Dah harga dia mahal. Waktu saya di Mesir dulu, burung merpati ni dia kecil je, besar macam burung puyuh, memang lebih kurang lah kan. Ya. Seekor tu je 17 pound Egypt. Katalah RM17 Malaysia seekor kan. Tu zaman dulu, bila tu 2005 kan. Sekarang mungkin RM20-25 seekor. Tak puas lah makan seekor. Sekurang-kurang 2 ekor kita makan kan. Dia pilih sama ada burung sahaja ataupun dalam tu disumbat pula dengan nasi. Dalam tu disumbat nasi kan. Macam mana dia masukkan nasi pun tak tahulah. Dah mana bahagian dia tebuk pun tak tahulah. Agak ada lah ujung tu kan. Dia sumbat penuh padat. Oh sedap. Memang sedap rasa dia. Ya. Sedap kan. Cerita lah tengah sejuk-sejuk ni, elok dihidangkan burung sekali ni.
Tapi kalau cakap dengan anak kita kan, makan burung pelik dia kan. Saya anak saya 2 tahun, bila order burung puyuh kan, this is bird. Dia pelik, biar betul ya. Chicken, kalau chicken dia kenal lah. Kalau burung tu dia rasa pelik pula. Okey. Itulah saiz khatamun nubuwah tu. Seperti besar telur burung merpati. Kata Al-Imam Al-Bajuri rahimallahu ta'ala, kedudukan khatamun nubuwah yang ada belakang badan tersebut bukanlah betul-betul di belakangnya. Dia bukan dekat center tu. Ya, namun kedudukannya berada hampir ke sebelah kiri. Dia berbetulan dengan jantung baginda Nabi SAW yang mulia. Jantung kita sebelah kiri kan. Dia bukan tengah, dia lebih kepada hampir kepada kiri. Sayyidina Alba bin Ahmar al-Yashkuri telah bertanya kepada Sayyidina Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhum. Dia tanya, apakah khatam itu? Jawab Abu Zaid, sya'aratun mujtami'atun. Ini hadis nombor 20 Syama'il Tirmizi. Yakni kalau sya'run tu rambut kan. Kalau sya'arat banyaklah rambut. Ada bulu-bulu halus, ya, mujtami'atun, yang terkumpul. Okey. Bulu-bulu halus yang terkumpul. Okey. Dan kita dapat bayangkan daging tu dikelilingi dengan bulu-bulu halus yang tumbuh atas daging ataupun khatamun nubuwah tersebut. Sebahagian ulama mengatakan jika seseorang mempunyai tahi lalat di belakang badannya yang terdapat bulu di atasnya, ni sebahagian ulama katalah, dia kata, maka dia akan mendapat banyak ujian. Orang ni akan diuji macam-macam ujian. Serta ahli keluarganya juga akan ditimpa sesuatu yang tidak disukai kerananya. Dan kematiannya disebabkan racun. Ya? Sebab apa? Begitulah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat banyak dikenakan ujian, serta keluarganya itu Bani Hashim ni pun dapat tempias jemaah. Kan? Pun dapat ujian sebab mereka ialah mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara faktor kewafatan Rasulullah SAW juga, ya, kerana terkena racun. Ini seperti disabdakan oleh Nabi SAW lah. Dia kata, mazalat aklatu Khaybar tu'awiduni fahadha awanun qita'i abhari. Dalam Mawahib lil Bajuri muka surat 91. Kena sentiasalah, ya, daging apa tu, daging kambing dimakan sewaktu peperangan Khaybar dahulu. Dia merasa kadang-kadang walaupun dia lepas daripada, bila dah kena racun tu taklah terus wafat kan, tapi lepas daripada tu kadang-kadang Nabi terasa sakit yang bersangatan, seolah macam nak putus surat jantung dia, kesan daripada tinggalan racun yang ada dalam badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini kata sebagai ulama lah, tidaklah semestinya kalau ada tahi lalat yang tumbuh bulu kat belakang tu confirm dia ni akan mati kena racun. Tidak semestinya. Itu semua atas takdir Allah Ta'ala lah. Cumanya kita janganlah berputus asa contohnya kan. Ya. Dan kadang-kadang orang tu ditimpa ujian demi ujian, bersatu-satu tak habis-habis, bertalu-talu. Dan kita ingat, oh Nabi SAW pun macam ni. Dia lagi dahsyat kan. Dalam perut lagi dah jadi anak yatim dah kan? Lepas tu lahir, tak sempat berapa lama, mak dia pula pergi. Lepas tu atuk dia pula pergi kan. Maknanya panjang dia hidup tu dia tak sempat lah nak rasa kasih sayang, ya, mak dan ayah dia jadi kan. Begitulah. Lepas tu macam-macam lagi dah peristiwa dia sampai akhir hayat dia. Memang ujian dia bertalu-talu, sehingga apa ujian yang dia tak kena.
Sampai satu tahap, ya, kaum yang beramai-ramai, kaum Quraisy kat Mekah ni nak bunuh dia dalam peristiwa hijrah. Kan, hantar pahlawan yang paling baik, yang terbaik untuk membunuh insan yang mulia ni. Sampai tahap begitu. Kita tengok betapa sabarnya baginda Nabi SAW. Kita kena ikut macam tu. Dan kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita diuji, kita doa, muhasabah balik diri kita, minta bantuan, pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia, kita punya motivasi kita lah. Baik. Lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Ya, itulah dia kata sya'ratun mujtami'atun. Okey. Bentuknya sebesar telur burung puyuh. Ada riwayat terang lagi bersuluh. Ya. Kata Sayyiduna Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, "Fanazartu ila khatam baina katifaihi fa idza huwa mislu zirril hajalah." Ya. Ini sahabat kata, dia tengok bentuk cop kenabian itu antara dua bahu Rasulullah SAW itu, misalnya seperti, ya, mislu zirril hajalah. Ya, ini seperti telur burung puyuh. So saya kata tadi, saiz tu burung puyuh dengan burung peti ni lebih kurang dia saiz dia, kan. Okay. Para Nabi juga punya tandanya, ada pada tangan kanan mereka. Rupanya para Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala juga ada tanda kenabian. Tapi di mana? Pada tangan kanan mereka. Ini seperti yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Bajuri daripada Al-Mustadrak karangan Al-Naisaburi daripada Wahbun. Kata beliau, tidaklah diutuskan seorang Nabi melainkan terdapat padanya tanda kenabian pada tangan kanan mereka. Masing-masing ada tanda di tangan kanan. Melainkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanda kenabiannya terdapat di belakang badannya. Dan inilah antara khususiat baginda Nabi SAW. Perkara ini juga dijazamkan oleh Imam As-Suyuti dalam khasais beliau. Ya. Baik. Itu beza dia. Semua Nabi-Nabi yang terdahulu tandanya jelas ada pada tangan kanan. Cuma Nabi kita saja, Muhammad SAW, tidak ditunjukkan secara jelas. Dia letak di belakang badan. Kalau letak belakang badan tu pakai baju memang tak nampak, kan. Jadi ada pula persoalan, bila masa pula diletakkan tanda ni di belakang badan tu, kan. Adakah khatamun nubuwah baginda ni dia wujud ketika sewaktu dilahirkan? Maknanya lahir-lahir je, mana bila bidan tu sambut, tengok belakang badan dah ada tanda. Itu kemungkinan yang pertama tu. Atau adakah selepas daripada tu, kan? Yang kedua, ataupun mungkin masa lahir tu tak ada apa tanda, kemudian tu mungkin muncul, ya. Ataupun kemungkinan ketiga, atau adakah tanda itu diletakkan ketika peristiwa pembelahan dada baginda Sallam. Suatu dia kanak-kanak, kan, tengah main dengan kawan ni, tiba datang dua malaikat ni, dibaringkan, dibelah dadanya. Adakah waktu itu, ya? Okay. Atau adakah ketika baginda diutuskan, maknanya officially jadi Nabi dan Rasul lah, waktu umur apa? 40, kan. 40. Saya tahu adakah waktu ketika 40. Antara empat ni mana satu pandangan yang paling kuat. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, pandangan yang terkuat adalah pandangan yang ketiga. Bila? Ketika peristiwa pembelahan dada baginda Nabi SAW yang mulia. Waktu itulah diletakkan. Dan ini juga dijazamkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala.
Dia sebut dalam Mawahib, muka surat 83. Ya? Itu pandangan yang paling kuat ketika peristiwa pembelahan dada. Okey. Nabi kita zahir Nabi kita zahir kenabiannya, tidak perlu tanda pada tangannya. Okey. Itulah yang membezakan baginda ni dengan para anbiya yang terdahulu. Sebab tak perlu nak letak tanda secara zahir pun, orang dah kenal dah. Itu khususiat baginda. Itu baginda SAW ni tidak memerlukan tanda pada tangannya seperti mana para nabi yang lain. Ya, kata guru kami Al-Allamah Al-Syekh Al-Doktor Al-Jarrah Yusri Rushdi Said Jabir Al-Hasani hafizahullah ta'ala. Ya, pengarang mengatakan guru beliau Syekh Dr. Yusri, masih ada lagi lah Syekh Yusri ni di Al-Azhar. Macam mana saya sebut, dia ni dia menguasai dua bidang, bidang agama dan bidang pakar bedah. Doktor bedah pun dia juga, kan. Ilmu agama pun ya, Syekh Dr. Yusri pun kuasai. Hebatlah ni. Jarang kita jumpa yang macam ni kan. Tapi ada. Okay. Kata beliau, hikmah diletakkan tanda kenabian kepada para nabi di tangan kanan mereka itu sebagai tanda kepada orang yang melihatnya, serta binatang buas. Dan kalau orang tengok ataupun binatang buas, bila melihat tanda ni bahawa pemilik tanda ini adalah Nabi Allah, maka diharamkan bagi mereka untuk menyakiti pemilik tanda tersebut. Tu kalau jumpa binatang buas, nampak tanda tu, dia tidaklah diapa-apakan, kan, utusan Allah ni tadi. Okey. Ini berbeza dengan Nabi kita yang mana kenabiannya jelas dan zahir, sehingga tidak perlu diletakkan tandanya di tangan. Yang betul lah kan, peristiwa hijrah tu kan. Bila tibanya sahaja nak masuk kota Madinah tu, tengok orang yang paling mengenali baginda Nabi SAW itu daripada jauh dia nampak, dia dah tahu dah mana satu Nabi dan Rasul terakhir. Tu disebut mereka lebih kenal, ya, Nabi terakhir ni berbanding anak-anak mereka sendiri. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia muka surat 23, juzuk yang kedua di dalam Al-Quran. Mereka lebih kenal Nabi itu berbanding anak mereka sendiri. Sampai tahap begitu. Itu tak tunjuk tanda zahir dekat tangan apa ni, disurukkan belakang badan kan. Itulah hebatnya, ya, junjungan yang mulia ni. Baik. Tak perlu tanda di tangannya. Habis dah bab yang kedua, kan. Nak teruskan ke nak berhenti? 11.30 habis. 11.30. Okey, baik. Kita masuk bab yang ketiga. Boleh lagi ya? Ngantuk nampak ni, kena bersenam dulu ke apa? Sejuk ni kan. Okey. Bab yang ketiga, bab pada menyatakan tentang rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berkaitan dengannya. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Ambil faham, jangan lalai, jangan leka. Rambut baginda ni ada 3. 3 apa? 3 jenis. Tengok baginda pun orang yang berfashion sebenarnya. Stylish, kan? So stylish, ya. Tak ada masalah untuk kita melakukan fashion. Cuma tengok jenis yang macam mana ni. Yang pertama sebutannya wafrah jua. Ini rambut sampai cuping telinganya. Yang kedua sampai pada pertengahan tengkuknya disebut limmah, dilupa jangan. Jummah pula yang terakhir sebutannya yang mencacah bahu baginda yang mulia. Okey. Itulah 3 jenis rambut. Ya. 3 jenis. Jadi fashion yang pertama tu namanya wafrah.
Kita whiteboard, tak apalah. Ada? Oh, dia tersuruh ni, canggih ni yang mana? Okey, ini yang pertama wafrah. Okey. Yang kedua limmah. Ketiga jummah. Limmah. Okey, nampak tak? Okey. Yang pertama limmah. Cuba sebut limmah. Minta maaf. Sasul wafrah. Yang kedua limmah. Yang ketiga jummah. Ringkasan dia walaj, kan? Walaj. Jadi fashion yang pertama ni, kan, 3 jenis dia kan. Yang pertama kata wafrah ni, dia sampai cuping telinga. Okay? Kalau tarik depan ni kan, sampai cuping telinga. Tarik ni sampai cuping telinga. Yang kedua sampai pertengahan tengkuk. Ni biasalah, buat belakang ni kan sampai pertengahan tengkuk. Yang ketiga, ya, jummah ni sampai bahu. Panjang dia tu sampai mencecah bahu baginda SAW yang mulia. Inilah 3 fashion rambut dia. Okey. Baik. Ikal mayang rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kerinting bentuknya. Ini berdasarkan riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alaihi salam, walam yakun bil ja'dil qatit wala bis sabti kana ja'dan rajulan. Syama'il Tirmizi hadis nombor 7. Ya. Maknanya rambut baginda tu ikal mayang. Okey. Ja'dil qatit ni kerinting, sabtin lurus. Ja'dan rajilan ikal mayan. Ja'dan kana ja'dan rajilan, tu istilah dia. Ikal mayang. Okey. Kalau rambut kerinting seperti Nabi Musa alaihi salam yang berhadapan dengan Firaun tu kan, di Mesir. Tu kalau kita tengok apa nama, di Mesir ni kaum asal itu kan, Kibti, orang Kibti. Mesir ni bukan negara Arab, dia Afrika kan, dia benua Afrika ya. Itu kalau yang asal tu Kibti, kaum Kibti, bangsa Kibti ni, dia rambut dia kerinting ya, gulung-gulung macam Maggie tu bibir tebal ya kan. Tak handsome lah, tak cantik sebenarnya, kulit gelap. Cuma bila dah campur tu, datang sahabat daripada Madinah,
tu Rom, Parsi, bila dah takluk semua ni, dia dah kahwin campur tu, jadi separuh jadi cantik, separuh tak cantik kan. Tu jangan pelik pula. Ya. Kalau cantik tu cantik lah. Ya. Baik, macam itulah rambut Nabi Musa AS kerinting. Nabi Isa AS pula lurus. Lurus ya. Ya. Tengok baginda Nabi SAW digabung dengan dua ni. Ikan mayang tu nak kata lurus sangat tidak, kerinting sepenuhnya pun tak. 50-50. Tu orang kita orang Melayu pun kalau dapat rambut macam ni, memang kan lawa lah kan. Tayang aja kan. Pantai ke mayang tunjuk je. Okey. Baik. Hitam pekat rambut dua janggutnya, tiada uban melainkan sedikit cuma. Ya. Di rambut dengan janggut dia tu hitam pekat. Kalau ikan mayang tu hitam pekat pula. Ya, tak ada uban tapi sikit. Ya. Mana uban di kepala dan janggut baginda Sallam ni ada sedikit sahaja. Di mana inilah baginda Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kecantikan dan keagungan. Sebab apa? Sebab hitam itu tanda cantik, putih pula tanda keagungan. Ya? Inilah seperti yang disebut oleh tadi Syekh Dr. Yusri Rushdi hafizahullah ta'ala. As-sawadu jamal, tak silap. As-sawadu jamal wal bayadu jalal. Hitam itu cantik, putih itu agung. Itulah disebut. Ya. Hitam itu cantik, putih itu agung. Yang mana hitam tu kecantikan, putih itu keagungan. Mana gabungan dua tu dapat kepada diri baginda Nabi SAW. Okay. Dan berbeza pandangan para ulama, inai adakah digunakan baginda. Ya. Okey. Daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Ini kalau yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata yang dikira lah jumlah uban yang ada dekat kepala dan janggut Rasulullah itu ada 14 helai kan. Okey. 14 helai. Manakala hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa uban di kepala dan di janggut baginda lebih kurang 20 helai. Kan? Okey, ibu pernah baca kitab Syama'il, mungkin ada pula jumpa riwayat lain kata 17. Satu 4 boleh, satu 7 boleh, ni 20 mana satu ni. Kan? Yang poning lah ya. Okey. Perbezaan ini tidaklah bercanggah. Ini tidaklah bercanggah sebenarnya. Sebab perbezaan ini mungkin berlaku berdasarkan perbezaan waktu dilihat uban tersebut, atau mungkin juga dengan disebutkan bilangan yang hampir dengannya. Kita tengok 14 dengan 17 dengan 20 ni, dia dalam kategori 2 digit kan. Kalau kita bundar kan 20 lah, tak lagi jauh lah, tak jauh lagi dah. Lain kalau Anas kata 14, Ibu Abdullah kata 100, jauh mana pergi kan. Dia macam mana pula macam tu kan. Okey. Dan kita jangan fikir sahabat ni kira uban tu macam kita kira uban kat kepala suami kita. Mai sini bang kepala. Ni bukan kawan ni dah kan. Itu insan yang paling mulia. Dia kira tu tengok macam tu ya. Mana boleh dia ambil kepala Nabi, ya Rasulullah pinjam kepala jap, tak boleh. Itu tidak ada adab kan. Mana boleh ya. Dia tengok, dia peteng cuit-cuit tengok ya. Kalau Nabi depan belakang tengok berapa kira kan.
Kalau belah kiri, kalau berdepan tu memang bila berdepan memang tak boleh angkat muka langsung lah. Tengok pun tengok curi-curi lah pada sisi kan. Macam tu. Dia macam mana nak tahu secara tepat? Okey. Dan waktu dilihat pun mungkin yang ni tengok waktu malam kan, ni waktu siang, ni tengah hari. Itulah sebab tu ada beza sikit. Tapi tak jauh lari lah. Okey. Itulah jumlah dia. Baik. Dan berbeza pandangan para ulama, inai adakah digunakan baginda? Dibincangkan pula, adakah baginda SAW ini memakai inai ataupun tidak? Okay. Yang terkuat, kata guru yang mulia, tiada berinai baginda yang tercinta. Okay. Dia berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu di dalam sahihnya. Ya. Baik. Iaitu guru yang mulia disebutkan di sini ialah Syekh Dr. Jarrah Dr. Yusri Rushdi tadilah. Ya. Guru yang mulia dia. Di pandangan terkuat, ya, Syekh Dr. Yusri mengambil pandangan daripada riwayat Al-Imam Bukhari dalam sahih beliau. Itu pandangan terkuat. Mana tidak memakai inai. Al-Imam At-Tirmizi juga menyebutkan riwayat beliau tentang perkara ini pada hadis pertama bab tersebut. Ya. Jadi pandangan yang terkuat, baginda tidak memakai inai. Okey. Imam At-Tirmizi kata pakai. Okey. Yang menginaikan rambutnya yang mulia, para sahabat yang setia. Yang setia. Kan? Okey. Dua-dua betul lah. Kan? Tapi pandangan terkuat, baginda tak pakai inai. Kalau dia pakai sekalipun, dia pakai itu untuk menunjukkan keharusan memakai inai. Kalau baginda pakai, maknanya dia pakai itu menunjukkan inai ni boleh dia pakai. Okey. Ataupun kenapa dilihat rambut baginda tu berinai? Disebut lagi dalam baris yang seterusnya, yang menginaikan rambutnya yang mulia, para sahabat baginda yang setia. Mungkin sahabat melihat rambut baginda tu diinaikan, ya, seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan? Anas yang menginaikan rambut ni. Ya, kata Hamad, Abdullah bin Muhammad bin Aqil telah mengkhabarkan kepada kami bahawa beliau telah melihat rambut baginda SAW berada pada Sayyidina Anas bin Malik dalam keadaan diinaikan. Ini hadis 48 dalam Syama'il Tirmizi. Okey. Kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, kemungkinan yang menginaikan rambut tersebut adalah Sayyidina Anas. Anas ni khadam, pembantu Rasulullah SAW, 10 tahun dia berkhidmat. Kan? Waktu dia budak kan? Okey, ini dikuatkan dengan riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, annal Mustafa SAW lamma mata khadaba man kana indahu syai'un min sya'rih liyakuna abqalah. Dalam Mawahib lil Bajuri muka surat 139. Okey. Maknanya bila mana ketika kewafatan Rasulullah SAW ini, mana diinaikan rambut baginda tu. Mana yang memandikan tu, ya, Anas termasuk. Jadi mereka menginaikan rambut baginda yang mulia ni liyakuna abqalah, untuk mengekalkan rambut tersebut. Untuk mengekalkan rambut tadi. Ada orang buat kajian, rambut manusia ni bila dia dah bercerai daripada tubuh kan, maknanya bila kita dah gunting tu, dia tak melekat lah dengan tubuh badan kita ni kan. Bila dah gunting tu, dia dah terpisah daripada badan kita. Berapa lama dia boleh bertahan? Ni dia akan hancur tu berapa lama tempoh dia? Dapat ni mengatakan, kajian tu menunjukkan 60 ke 70 tahun. Dia akan hancur. Lama juga tu kan. Wallahualam betul ke tidak saya tak tahulah. Kan? Cuba kaji sendirilah. Nama bona lah kan. Saya cuba, bila saya tahu tu, saya terus, anak saya nombor 2 tu sekarang ni umur dia 6 tahun.
waktu akikah kan, cukur jambul kata kan, saya simpan sikit, ada kat rumah saya. Saya kata nak test. Sekarang rambut tumbuh 6 tahun, dia baki dia sekurang-kurang 54 tahun lagi. So, saya tengok betul ke tidak kajian. Saya kata wallahualam saya sempat sampai ke tidak kan. Kalau tak sempat, wariskanlah dekat cucu cicit nampak. Nak tahu benda ni betul tidak kan. Tu saya kata kaji sendirilah kan. Itu kajian tersebut kan. Tapi ya, walaupun pun keajaiban rambut Rasulullah SAW yang mulia ni, ini memang ajaib kan. Dah berapa ribu tahun dah, 1000 tahun lebih, masih ada lagi. Malah sebagian ulama mengatakan dia rambut tu makin memanjang, macam tumbuh macam hidup pula. Itu kelebihannya. Macam mana tahu tu rambut Nabi pula, pandai-pandai kan. Tak ada tanya macam tu. Macam mana nak tahu kan. Itulah baginda ni, dia tidak ada bayang-bayang kan. Termasuklah rambut. Kita rambut kita walaupun halus, kalau guna teknologi tu kan, apa nama alat tu, ultrasound. Ya ke? Kan. Adalah apa benda alat tu, saya pun lupa lah nama dia. Kita letak rambut, apa dek? Mikroskop ke? Tak tahulah, lebih kurang itulah benda tu kan. Bila kita walaupun halus, dia boleh nampak, nampak bayang-bayang sebut, walaupun rambut yang halus ni. Ternyata rambut baginda tu yang original tu kan, bila letak bawah alat yang tadi, tak keluar bayang-bayang. So tu boleh tahu kan. Ya, sila. Ya. Berapa tahun? 20 lebih tahun. Tengok, 20 lebih tahun ada lagi. Lama betul lah. Tali pusat kan. Elok lagi kan. Itulah kebesaran ciptaan Allah Ta'ala kan. Itu kita ni, orang biasa ni. Ikan pula makhluk yang paling agung ni, kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Itu 1000 lebih tahun pun masih ada lagi. Ya, itu antara keajaiban rambut tadi. Okey, yang kita muliakan. Dia persoalan diinaikan ataupun tidak, itulah dia. Pendapat yang paling kuat tidak pakai inai. Sebab baginda tidak memerlukan inai tersebut, sebab kerana uban dia tak banyak pun. Lebih kurang 20 helai je. Dan kalau penuh putih kan, itu pendapat tu kuat. Okay, kalau dipakai sekalipun, mungkin dalam hidup dia pernah pakai tu nak menunjukkan dibolehkan, diharuskan kan. Kalau sekadar cakap je tak buat, payah juga kan orang ni. Nabi pernah buat ke? Cakap kena macam ni, ada pula macam tu, macam kita kan. Itulah pula manusia ni. Ya, baik. Telah disebut di dalam Al-Matamih dan selainnya bahawa berinai dengan warna kuning itu adalah perkara yang disukai. Ini sebab Allah Ta'ala menunjukkan kepada pujian terhadap warna kuning, seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Surah Baqarah ayat 69. Ni kalau belajar tafsir, tadabbur ke, akan jumpalah ni kisah lembu betina dalam surah Baqarah tu kan. Apa warna dia? Warna kuning, safra, ya, warna kuning. Kisah tu panjang lah, kisah pasal Bani Israel ni banyak cekadak kan. Allah suruh cari lembu warna kuning, cukup lah. Macam-macam pula tanya, kuning yang macam mana? Kuning poket ke, cair ke? Dah menyusahkan diri kan. Tak payah saya ulas cerita tu, panjang jadi nanti. Walaupun pun itu warna kuning kan. Dan dinakalkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi SAW, faqih kan, faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, kena confuse Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas ingat tu faqih kan. Ibnu Mas'ud pula antara gelaran dia sahibun na'li Rasulullah SAW, tukang jaga capal, tukang jaga selipar kasut Nabi SAW. Bila Nabi
tanggalkan je capal tu, dia pun ambil lah, dia letak dalam dengan baju dia. Dengan baju Arab ni tak macam kita ni, dia kancing bagai kan, dia besar kan. Tu Abu Hurairah anak kucing pula letak dalam dengan baju kan, kasih dan sayang terhadap kucing tadi kan. Ibn Mas'ud capal Nabi SAW, dia katakan dia rapatkan capal tu dekat dada dia sebagai memuliakan capal tersebut kan. Memang dimuliakan lah, Allah Ta'ala pun memuliakan capal Rasulullah SAW tu. Tengok peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj sampai langit ke-7 kan. Lepas tu Sayyiduna Jibril kata dekat sini sahaja, dia tak boleh pergi lagi dah. Itu ketua malaikat kan. Tidak pun Allah Ta'ala tak suruh pun kekasih ini fakhla'na alaik, cabut capal, tidak. Beza dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS waktu dia nak masuk lembah Muqaddas, Wadil Muqaddas kan, lembah yang suci ni, itu dekat bumi tu, dekat bumi. Allah Ta'ala suruh fakhla'na alaik, cabut, lepaskan capal tadi, memuliakan tempat. Tapi Nabi SAW dah lah bukan kat bumi, dekat melepasi pula langit terus ke Sidratul Muntaha, tidak disuruh pun cabut capal tersebut. Dengan jasad-jasad dimuliakan, dengan capal-capal dia pakai pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah kan. Itulah kemuliaan baginda. Okey. Jadi Ibn Mas'ud simpan kan, tekap kat dada dia. Tak perlulah ambil Ustaz ni silpa tu masuk dalam baju, tak payah kan. Cukup sekadar jangan curi dah. Kadang-kadang pergi kuliah, balik kuliah, mana pula boi silpa hilang sebelah ni. Pernah punya ada seorang makcik tersalah sarung Ustaz, esok pun jumpa, alhamdulillah Ustaz dah jumpa dah. Saiz makcik ni berapa? Sama kan dengan kaki Ustaz. Saya makcik tu saiz 6, Ustaz saiz 9, jauh besar tu. Kaki gajah Ustaz ni kan, main bola kan. Sebab jumpa kan. Tak apalah makcik, sebelah tinggal lah kan. Baik. Tapi ada kadang ada tempat dia buat rak kasut tu, kasut VVIP. Oh dahsyat, siapa letak? Ustaz lah letak. Oh special juga kan, bagus juga tu. Yalah, adab lah dia orang ni, beradab yang dengan guru tu, mulia lah. Okey, baik. Okey, sikit lagi sebab okey. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya, bahawa beliau menyebut sesiapa yang memakai capal yang berwarna kuning ketika ingin menunaikan sesuatu hajatnya, maka ianya akan diperkenankan. Ini kerana hajat Bani Israel dan kisah lembu betina tadilah diperkenankan oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan kulit yang berwarna kuning. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Baik. Padahal kalau nak pergi ada hajat kan, ada hajat, nak tunaikan hajat, okey, pakailah kasut ataupun capal yang berwarna kuning, insyaAllah akan diperkenankan hajat. Sebab apa? Sebab mengambil kira kisah hajat Bani Israel tadi, diperkenankan oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan kulit yang berwarna kuning tersebut. Kalau ada nak interview ke apa ke, kau pakai tak warna kuning? Sabar lu, tak habis lagi ni. Jangan salah faham ya. Baik, itu asbab sahaja kan, asbab sahaja. Macam kita pening kepala ke demam ke apa kan, makan Panadol kan, jumpa doktor. Adakah ubat tu menyembuhkan? Ubat tu asbab, menyembuhkan Allah Ta'ala kan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan dia sembuh, makanlah berpapan-papan Panadol baik, takkan elok juga dah kan. Tu asbab, okey. Dan usaha kita kan, okey. Tak semestinya kan disuruh anak dia pakai, boli pula baru, balik gagal mak. Apa benda lah ustaz pula ada salah dia kan. Jangan macam tu. Kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala, takdir tu semua daripada Allah Ta'ala. Ini asbab sahaja kan. Baik. Sayyiduna Ali karamallahu wajhah alaihi salam juga sangat suka memakai capal yang berwarna kuning, sebab kuning ni warna yang menunjukkan kepada kegembiraan.
Ini seperti disebut oleh jumhur mufassirin, jumhur ahli tafsir. Ya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu juga mengatakan bahawa warna kuning itu menenangkan jiwa serta menghilangkan duka cita. Sayyidina Ibnu Zubair dan Yahya Ibnu Abi Katsir radhiyallahu taala anhuma melarang seseorang memakai capal berwarna hitam kerana ianya mewarisi kedukecitaan. Banyaklah kesuk hitam luar tu. Tak payahlah buang dah. Kan? Pakailah, tak ada masalah pun. Al-Imam Ibn Hajar telah menyebut dalam Al-Fatawa, telah disebut dalam khabar, ya ma'syaral ansar hammiru aw saffiru wa khalifu ahlal kitab. Wahai orang Ansar, kan, merah ataupun kuning lah, kan, kontralah kamu daripada ahli kitab. Dan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu juga memakai capal berwarna kuning yang disebut dalam Al-Mawahib lil Bajuri. Okey. So lepas ni inai warna kuning, kasut warna kuning, baju kuning, semua kuning kan. Tapi jangan salah faham. Marah pula tu kan, tuanku kita kan. Bukan kuning taurang macam warna agung tu. Kuning dia masukkan kuning yang dia lebih hampir kepada lembut, lebih kepada coklat tu. Kuning taurang pula Rahman pula rupa umur 70 tiba pergi masjid, wah dai. Apa ni inai? Kuning taurang ni. Sunnah. Dia tak faham warna kuning yang macam mana tu. Kuning lebih hampir kepada coklat tu. Dan tudung ni dia gelapkan lagi. Ni boleh ni. Gelapkan lagi sikit kan. Ni okey lah. Kursi. Ni oren kan. Ni oren. Kan? Digerap lagi lah. Okey. Pakai kasut warna kuning, boleh jauh daripada pintu masuk dapat. Wah, confirm jemaah sah. Ya. Itulah dia. Okey. Itulah kuning dia maksudkan. Okey. Kemudian boleh lagi ke? Boleh? Tak nak balik dia ke? Sikit lagi. Bertabarruk dengan rambut baginda, tidak ingkar melainkan yang buta. Okay? Dia kisah bertabarruk, kata ambil berkat kan. Dengan rambut baginda Nabi SAW. Okay? Itu Syekh menyebut dalam baris ni, tidak ingkar melainkan yang buta. Maksud dia, buta matanya daripada melihat riwayat yang ada, serta buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita lah daripada dua kebutaan, buta mata yang ni dan mata hati. Kan? Okay. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar, waqi' hanya yang gila, katanya. Kan? Jadi kalau orang tak nak percaya dengan keberkatan rambut baginda Nabi SAW ni, ya, masih mengingkari juga, tidaklah ingkar seseorang tu, tidaklah seseorang tu, kata para ulama, al-waqi' la yunkar. Waqi' tidak diingkari. Waqi' ni apa benda kita kata? Benda yang reality. Benda yang ada tu jangan kita tidakkan dia. Kan, contoh, saya sakit perut, saya pergi jumpa doktor. Kan? Doktor tanya kenapa? Saya sakit perut dah doktor. Cek beret ni. Doktor tu tak cek tak apa, tak ada apa tu dah. Kan? Siapa yang sakit ni? Saya ke doktor kan? Tengoklah dulu, ceklah dulu kan. Gunakanlah apa benda alat semua ni, tengok, dengar, cek BP sekala, betul ke tidak kan? Tak boleh dia. Belum apa lagi dia kata tak ada apa, perasaan kamu tak boleh tu. Bukan dia yang sakit, saya yang sakit kan. Itulah ibarat dia. Nah, benda yang realiti ni janganlah kita menidakkannya. Itulah kes bertabarruk dengan rambut Rasulullah SAW ini. Okey. Ini perkara bertabarruk dengan asar ataupun tinggalan. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Ya.
Padanya ada riwayat yang jelas. Sebab tu kalau orang yang mengingkari perkara ini, kata pengarang ni, dia boleh dianggap seperti orang yang tidak sioman lah. Sebab dia menafikan sesuatu yang jelas. Bertabaruk, ambil berkat ni kan. Ibu semua mungkin pernah belajar kisah Sayyidina Khalid Al-Walid, panglima perang tak pernah tewas kan. Apa antara yang diselit dekat dia punya seban dia? Rambut Nabi SAW kan. Benda ada, memang berlaku kan. Dia ambil berkat, dia letak dekat seban dia kan. Apa lagi? Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah kan, Nabi SAW dengan para sahabat yang ribu lah, 1000 lebih, 1500 pada Madinah nak pergi ke Mekah nak buat ibadah umrah, tapi dihalang oleh kafir Quraisy. Jadi tak dapat melaksanakan ibadah umrah pada tahun tersebut kan. Pasalah patah semula ke Madinah dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah umrah, kena ditangguhkan ibadah tu kan. Frah jugalah, sahabat datang jauh-jauh, tiba tak boleh buat kan. Jadi bagi dia Nabi SAW suruh sahabat, dia dah kena ihram, kenalah kita kan, tahallul lah kan. Tahallul, sahabat tak nak buat, tapi bagi dia sendiri yang bila dia buat, ya, gunting rambut tadi, barulah sahabat ikut. Setelah dia gunting rambut baginda ni, apa baginda buat dengan rambut yang mulia ni tadi? Dia agihkan, dia bagi-bagikan rambut tersebut kepada semua, ya, muslimin yang ikut sama dalam peristiwa tersebut. Ada yang dapat 1 helai, ada yang 2 helai, ada yang 3 helai. Ini perkara mengambil berkat ni boleh kan, dibolehkan. Kalau tak boleh, tak ada Nabi SAW bagi dah kan. Tak ada dia bagi sahabat tadi kan. Itu menunjukkan boleh untuk mengambil tabarruk. Okey, itu kata al-waqi' la yunkir kan. Waqi' atau sesuatu yang realiti itu jangan diingkari, tidaklah diingkari. Okey, tidak ada salah untuk kita mengambil berkat. Dan baginda menyarankan pada kita agar memuliakan rambut, jangan hina. Itu saranan baginda SAW. Rambut ni mesti dimuliakan. Okey. Ini berdasarkan riwayat Imam Abi Daud, sabda Rasulullah SAW, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa ada rambut ni, maka muliakanlah dia. Kan, muliakan rambut. Okey. Muliakan rambut ni termasuklah kita shampoo dia, apa lagi tu, conditioner kan, vitamin lah, macam-macam vitamin ada jual kat sekarang ni kan, pakai vitamin. Apa lagi, tanam rambut, macam-macam lah sekarang ni. Nak lebatkan rambut, itu termasuklah kategori memuliakan rambut. Boleh. Boleh kan. Kan kadang botak, apalah rupa dia kan. Kalau lelaki botak ke, kalau perempuan botak kan. Okey. Tanam rambut kan. Carilah fatwa, bukalah fatwa jaiz kan, wilayah, tengok fatwa menanam rambut, baca kan. Tanam rambut yang macam mana tu kan. Tu boleh tanyalah ahli fiqh. Kalau nak puati lagi, call terus Jabatan Mufti. Itu cara dia. Okey. Direct call dia. Jangan malu, jangan segan-segan. Apa gunanya dia orang ada authority kan. Supaya tidak tersilap. Jangan tanya dekat influencer. Ni budak muda kita, ibu-ibu tak ada masalah. Ni budak muda ni, dia hukum akam, dia tanya influencer. Tengok my followers ni 1 juta. Tanya kat influencer. La ilaha illallah. Kalau bidang dia okey lah, kalau bidang dia tak ada kena-mengena kan. Yang ditanya pula, oh sekati lah jawab, boleh kan. Tak boleh, dia haram, halal. Bahaya tu kan. Jadi kena rujuk. Okey. Dan Jabatan Mufti pula mungkin berbeza-beza. Mungkin negeri ni kata boleh, ni kata tak boleh. Jadi kita berlapang dada, janganlah kita menyalahkan orang lain ni kan. Okey, kalau duduk kat Selangor, tengok fatwa Selangor macam mana. Kalau tak ada di gazette kan, call terus direct, senang. Kan. Baik. Jadi itu memuliakan rambut tadi kan. Jangan hina rambut.
rapikannya dengan minyak yang mulia dari pokok yang didoakan nabinya. Minyak yang mulia itu minyak zaitun. Minyak zaitun. Okay. Dari pokok yang didoakan nabinya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sabda Rasulullah, "Kulu zait wadahinu bih." Makanlah minyak zaitun ni kan. Wadahinu bih. Kan, berminyaklah dengan dia. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Kerana padanya daripada pokok yang berkat. Dalam Syama'il Tirmizi hadis nombor 158. Kata Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pokok zaitun memang ada banyak manfaat. Bermula daripada buah zaitun itu sendiri, ya, daun dia serta kayu pokok zaitun ni. Semua tu boleh digunakan. Semua tu ada manfaatnya. Sehingga debunya pun digunakan sebagai alat mencuci al-ibraisam. Kan? Jadi ulama bezakan antara al-ibraisam dengan al-qazzu. Tengoklah ya. Kata al-Imam Al-Lais, al-qazzu sesuatu yang dihasilkan daripadanya al-ibraisam. Disebabkan itulah sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa bandingan al-qazzu dan al-ibraisam adalah seperti bandingannya gandum dan tepung. Kan? Ini kerana ibraisam dijadikan daripada al-qazzu, seperti tepung dijadikan daripada gandum. Okay? Saya lupa dah apa kegunaan ibraisam ni. Disamakan, okey. Al-qazzu sesuatu dihasilkan daripada ibraisam. Dia ibarat macam ni lah. Gandum dengan tepung, mana dulu? Gandum dulu kan? Daripada gandum dah hasilnya tepung. Samalah macam ibraisam ni. Ya. Gunakan sebagai alat mencuci. Okey. Asalnya pohon zaitun tu daripada al-qazzu. Daripada al-qazzu terhasillah ibraisam. Ibraisam ni alat untuk mencuci. Saya tak ingat mencuci apa ni. Minta maaf Tapi itulah, maknanya semua tu ada kegunaan dia. Kan? Semua tu boleh digunakan. Okey. Ni diumpamakan macam tepung yang kita makan tu kan. Asalnya tepung tu daripada biji gandum. Okey. Baik. Dan pokok zaitun juga adalah tumbuhan pertama yang tumbuh di dunia. Pokok zaitun, tumbuhan pertama yang tumbuh di dunia, serta tumbuhan pertama yang tumbuh setelah berlakunya banjir besar. Zaman bila ni? Nabi Nuh AS. Kan karam semua kan. Banjir besar, ya. Yang naik bahtera Nabi Nuh saja dah selamat. Ya. Dah selesai banjir tu, pokok zaitun lah yang mula-mula tumbuh. Okay. Dan ianya pokok zaitun ni tumbuh di tempat tinggal para anbiya serta tanah suci. Kita tengok negeri-negeri dan negara yang di mana diutuskan para nabi ni, di situ ada pokok zaitun. Kat Malaysia tak ada. Kan? Ada orang cuba tanam pokok zaitun kat Malaysia, tak hidup. Allah alam, tak tahu teknologi sekarang ni boleh hidup ke tidak. Sedang dengan teknologi boleh juga kan. Macam kurma, pokok kurma lah. Okay. Baik. Dan pokok zaitun juga didoakan oleh 70 para nabi dengan keberkatan. Di antara para nabi yang mendoakannya adalah Sayyiduna Ibrahim dan Sayyiduna Muhammad SAW. Mereka telah berdoa dengan doa, Allahumma barik fiz zaiti waz zaitun, sebanyak 2 kali. Telah berkatilah pada zait dan zaitun tadi kan. Ya. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan surah An-Nur. Ini disebut dalam Mawahib lil Bajuri ke surat 269. Ya. Memang banyak sebenarnya manfaat
buah zaitun, minyak zaitun ni. Tu orang Arab kan hari-hari makan buah zaitun tu. Pahit rasa. Dia orang punya pizza pun dia raciknya buah zaitun tu atas tu kan. Kita mula makan, apa pahit ni. Rupanya buah zaitun tu dia racik halus-halus. Kita ingatkan cendawan kan, mushroom, rupanya buah zaitun. Tapi banyak punya kelebihannya. Okay, elok diamalkan ni. Kan beli minyak zaitun yang asli original kan, makan setiap hari, sudu siang, sudu malam, insyaAllah. Untuk zuriat punya juga. Alhamdulillah kan, anak yang ketiga tu antaranya minyak zaitun saya amalkan. Suami isteri lah amalkan kan. Selain daripada tu, selain daripada makan, boleh dia juga kan tu ni kulit kan, masalah kalau macam-macam eczema lah, apalah, gatal-gatal dan sebagainya kan. Kalau sekalian sengat binatang berbisa lain pula. Cuka kan, cuka tin, cuka apple ke cuka, tu bagus tu. Kena sengat lipan, contoh lipan bara tu, ui besar tu, kena sengat, nampak dia punya kesan tu. Cari benda yang masam tu. Orang dulu-dulu kan wan kita, nyang kita kan, bila kena tobuan ke apa, mana kan pergi kat dapur cari cuka. Pula kena mana cuka ni, orang cari doktor, rupanya cuka tu boleh tebat dia punya bisa sebut. Okay, kalau tak ada apalah, kalau doktor dia dekat bolehlah buat lagi. Tapi kalau tengah malam kena kan, macam mana pula. Itulah antaranya. Okay, cari benda yang masam tadi, untuk mengelakkan sengatan, luka dan sebagainya. Sengatan binatang berbisa khususnya. Itu yang saya belajar daripada kehidupan ni. Baik. Di 70 ya, para Nabi mendoakan. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu temuan kita pada pagi ini. Berakhir sampai pada rapikan rambut tadi dengan minyak yang mulia, itu minyak zaitun ya, dengan pokok yang didoakan Nabinya. Baik. Jadi selesai sudah ya pertemuan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Kita tangguhkan pertemuan pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum akhir, tuan-tuan dan semua, ada permintaan daripada usrah ni, daripada kelas ni. Kita doakan iaitu Puan Halimah ataupun Zainab binti Muhammad yang sedang tenat di HUKM kerana sakit buah pinggang yang kronik. Pertama kita merendah tangan dan mengaminkan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadir di pagi ini ya Allah di rumahmu yang mulia untuk kami menimba ilmu di rumahmu ini ya Allah. Jadikanlah kami orang yang ikhlas melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan juga amalan yang Engkau terima ya Allah. Terimalah segala apa yang telah kami usahakan di dunia ini. Jadilah kami hamba-hambamu yang soleh dan solihah. Peliharalah zuriat dan keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah semua dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang nampak ataupun tidak, yang sengaja ataupun tidak, dosa terdahulu, dosa yang terkemudian. Ampunkanlah juga dosa kedua ibu dan bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba-hambamu yang beriman. Ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah ilmu kami. Kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk berterusan menghadiri majlis ilmu di rumahmu yang mulia ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau berikanlah kepada kami kesihatan yang baik, agar dengan kesihatan ini mudah untuk kami melakukan segala kebaikan di dunia ini, sebelum Engkau memanggil kami pulang menuju kepadamu ya Allah, sebelum kami memejamkan mata meninggalkan dunia yang akan fana ini ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ada di antara ahli jemaah di sini yang diuji dengan kesakitan,
itu Puan Halimah Tun Zainab binti Muhammad yang sedang berada di HUKM, ya Allah. Kau Tuhan yang memberikan kesakitan ini, Kau juga Tuhan yang maha penyembuh. Sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berilah keadaan yang terbaik buat dirinya dan ahli keluarganya, ya Allah. Kurniakanlah kesabaran buat dirinya dan ahli keluarganya di atas musibah yang Kau timpakan ini, ya Allah. Jadikanlah ujian itu sebagai penghapus dosa buat dirinya, pemberat amal soleh untuk akhiratnya nanti, ya Allah. Masukkanlah dirinya itu di kalangan hamba-hamba-Mu yang solihah. Ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tambahkanlah kecintaan kami terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami berterusan mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minkum taqabbal ya karim. Minkum taqabbal.